Sambutan Christmas tetap meriah meskipun disambut dalam norma baharu. Itu antara paparan dari Pulau Mutiara, Laut Cina Selatan. Dan untuk laporannya, kita terus bersama Rosila Juz di Labuan. Silakan, Rosila. Terima kasih. Berbeza berbanding tahun sebelum ini, sambutan perayaan Christmas di Labuan disambut secara sederhana dalam suasana norma baharu. Namun begitu, pertemuan bersama keluarga dan saudara terdekat tetap diamalkan bagi mengerat hubungan silaturahim. Meskipun kebenaran rentas negeri dibenarkan, namun demi memutuskan rantaian COVID-19, ada juga sebahagian warga luar yang bekerja di Labuan mengambil keputusan untuk terus berada di Pulau Bebas Cukai ini. Sambutan perayaan tetap meriah dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Perayaan ini merupakan perayaan yang untuk berkumpul bersama keluarga. Perasaan tu sedih, tetapi demi kita menjaga kepentingan iaitu sama-sama memberhentikan penularan COVID-19 ini, kami mengambil inisiatif untuk menjaga diri kami dan juga diri keluarga kami. Tetapi apa yang paling penting, kita dapat merayakan walaupun dalam keadaan yang sederhana. Mengambil kira keadaan semasa, situasi di mana pandemik COVID ni masih lagi berleluasa, so kekal berada di tempat di perantauan ini, tidak balik kampung untuk merayakan Christmas. Kecewa tapi yang penting semua kita selamat. Sementara itu, terdapat juga segelintir penduduk yang berasal dari Sabah mengambil peluang untuk pulang ke kampung bersama keluarga. Macam mau dekat 1 tahun sudah tidak balik. Mula-mula tu kalau PKPB masih di sini je lah, di Labuan sajalah. Tapi itulah bila sudah kerajaan dah umum tu dah balik tu, perasaan tu dah gembira sikit lah. Cuma macam biasalah SOP kena jagalah. Perbadanan Labuan terus memperketatkan pemantauan terhadap pembudayaan norma baharu dalam pematuhan SOP sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dikuatkuasakan di Labuan. Pengarah Jabatan Penguatkuasaan Perbadanan Labuan, Musa Bariong berkata, pihaknya menumpukan kepada pematuhan di premis-premis perniagaan, kawasan awam serta penganjuran aktiviti program menerusi pasukan petugas khas pemantau. Ia berikutan peningkatan kes jangkitan harian COVID-19 di wilayah ini. Perlaksanaan penguatkuasaan kita itu dari semasa ke semasa memang kita cuba memberi pendedahan kepada orang awam supaya sentiasa mematuhi penjarakan sosial kita 1 meter dan juga menyukat suhu bila masuk mana-mana premis, kod baik sejahtera dan selain lagi lah yang SOP-SOP yang telah ditentukan itu. Anggota kita untuk PBT sentiasa melihat supaya pelaksanaan SOP itu dilaksanakan di setiap premis di Labuan ini. Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan di beberapa premis perniagaan di sekitar Labuan. Sehingga semalam, Labuan mencatat 1,600 kumulatif kes positif COVID-19, manakala 5 kluster dilaporkan masih aktif. Penularan pandemik tidak menghalang Perbadanan Labuan terus melaksanakan inisiatif membantu masyarakat setempat meningkatkan sosioekonomi. Ia direalisasikan menerusi pemerkasaan industri pertanian melalui pertanian bandar melibatkan komuniti kampung. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, Dr. Fari Akmal Osman berkata, Perbadanan Labuan sentiasa menggalakkan pembangunan industri pertanian. Ini juga menjadikan satu cara menambah pendapatan penduduk warga Labuan sekiranya mereka bergiat aktif dalam projek-projek kebun komuniti. Ini saya pasti Jabatan Pertanian ada strategik perancangannya untuk membangunkan sektor pertanian dengan lebih maju lagi untuk Labuan. Jabatan Pertanian Labuan menawarkan kursus berkaitan pertanian termasuk penanaman sayuran seperti sawi, kangkung, bayam dan jagung. Terdapat 16 komuniti melibatkan hampir 160 orang peserta aktif dengan projek pertanian bandar yang sekaligus menjana pendapatan bulanan mereka. Dengan itu, sekian paparan berita wilayah dari Labuan. Terus patuhi SOP dan PKPP. Kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Rosila. Sedara kawasan riadah pula menjadi pilihan masyarakat di Sabah namun tetap mematuhi SOP. Laporan dari negeri di bawah